Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kehadrat ilahi sebab hari ini kita akan meneruskan insya-Allah siri sirah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sesi yang lepas kita telah cerita tentang perang Khandaq, dan pada sesi kali ini iaitu sesi ke-9, saya akan ceritakan dua poin besar ataupun dua peristiwa besar. Yang pertama, peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua adalah peristiwa bila mana Rasulullah mengutuskan para utusan keluar tanah Arab untuk berdakwah kepada mereka. Maka terus saja, tanpa membuang masa, kita terus saja kepada poin pertama kita, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni berlaku pada Zulqa'dah tahun 6 Hijrah. Dan satu soalan sebelum kita pergi lebih jauh nak cerita tentang perjanjian Hudaibiyah ni, satu fakta yang sangat-sangat menarik untuk kita tahu. Selepas Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi tak pernah buat umrah dan tak pernah buat haji, ataupun Nabi tak pernah buat umrah kecuali 4 kali. Yang pertama, umrah masa yang ni, perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, umratul qada tahun depannya. Yang ketiga, umrah lepas perang Hunain daripada Ja'ranah. Yang keempat, umrah dengan haji yang Nabi kerjakan. Tu empat umrah yang Nabi lakukan selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Dan selain daripada 4 tu tak pernah Nabi umrah. Dan Nabi tak pernah buat haji kecuali satu pada tahun 10 Hijrah, iaitu yang dinamakan atau dengan masyhur Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' ni adalah haji, ataupun secara translation secara literalnya, haji selamat tinggal. Seolah Nabi nak buat haji tu, ataupun seolah haji Nabi tu nak menunjukkan Islam sudah sempurna, dan seolah nak memberi kita satu isyarat yang Nabi SAW akan meninggalkan muka bumi ini. Maka kita terus pada perjanjian Hudaibiyah yang kita akan ceritakan, ataupun saya akan ceritakan kepada tuan-tuan, puan-puan pendengar sekalian. Perjanjian Hudaibiyah, satu persoalan, kenapa perjanjian Hudaibiyah tu tercetus, ataupun sebab apa Nabi ni nak pergi ke Madinah, nak pergi ke Mekah. Dikatakan dalam Rahim Maktum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Nabi SAW satu hari bila mana beliau baginda di Madinah, baginda bermimpi yang baginda datang ke Mekah, tawaf sambil buat umrah, dan baginda ambil kunci Kaabah. Bila mana Nabi bangun, Nabi sangat-sangat positif dengan mimpi yang baginda dapat. Sebab kita tahu mimpi Rasulullah bukannya macam mimpi kita. Mimpi Rasulullah kadang-kadang menjadi ilham, ataupun selalunya ilham daripada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Berkuasa. Bila Nabi bangun, Nabi positif dengan berita tu, mimpi baginda tu. Baginda cerita kat para sahabat baginda, dan para sahabat sangat-sangat suka, sebab para sahabat percaya yang mimpi ni yang mimpi Nabi ni nak tunjukkan mereka pasti akan tawaf, buat umrah, dan pasti akan menakluk kota Mekah semula daripada najis ataupun daripada kekotoran kaum musyrik Mekah. Maka Nabi SAW dengan para sahabat daripada Muhajirin dan Ansar berangkat, dan jumlah mereka seramai 1,400 orang. Mereka ni berjalan jauh daripada Madinah ke Mekah. Kita kena tahu jarak Madinah ke Mekah lebih kurang sekarang ni 420 km. Dan kita kena tahu, unta secara normal dia dalam satu hari dia akan berjalan 40 km. Maka bila kita nak cakap 420 km, maksudnya unta tu paling cepat, ataupun secara normalnya dia akan memakan masa 10 hari untuk kita sampai sama ada daripada Mekah ke Madinah, ataupun daripada Madinah ke Mekah. 10 hari setengah, sebab ada 20 km tu lah, dan mungkin tambah-tambah lagi lah. Ni secara normal lah, kita memerlukan 10 hari setengah. Hudaibiyah ni kita kena tahu adalah satu kawasan yang sangat-sangat dekat dengan Mekah. Dia lebih kurang dalam 20 km, 15 hingga 20 km daripada Masjidil Haram, ataupun Masjidil Haram ataupun dekat Kaabah sendiri. Untuk menunjukkan sangat-sangat dekat tu lah. Maka ini nak tunjukkan Nabi sangat-sangat dekat dengan Madinah. Nabi dah jalan daripada Madinah ke Mekah 400 km. Tinggal lagi 20 km je.
Dan Nabi ni sebenarnya bukannya lalu dekat Hudaibiyah ni. Hudaibiyah ni kira jalan alternatif. Dia bukannya jalan utama zaman dulu. Bukannya Hudaibiyah ni adalah jalan utama daripada Madinah ke Mekah ataupun Mekah ke Madinah. Dia adalah jalan alternatif. Sebab apa Nabi pergi ke Hudaibiyah? Masa Nabi bawa ataupun jalan dengan para sahabat 1,400 orang, Nabi jalan dengan para sahabat, dan bila nak sampai, tiba-tiba Khalid Al-Walid, masa tu dia belum masuk Islam lagi, bersama dengan 200 tentera berkuda, ingin menghalang niat baik Nabi dan para sahabat untuk hanya mengerjakan umrah dan keluar lepas tu. Mereka ingin menghalang mereka kedatangan Nabi, dan sebab di jalan utama tu, sebab tu Nabi Muhammad SAW cuba cari satu jalan alternatif untuk sampai ke Mekah. Faham? Okey. Bila Nabi ni dihalang, Nabi pergi ke Hudaibiyah, Nabi ni bawa kemah. Dia tak terus ke Mekah sebab dia tak tahu apa, dia nak tahu lagi situation dia atau situasi apa sebenarnya yang berlaku di Mekah. Bila Nabi buat kemah kat Hudaibiyah, mereka para orang musyrikin pun menghantar beberapa utusan mereka, iaitu 2 orang. Yang pertama Urwah bin Mas'ud, dan yang kedua Suhail bin Amr, untuk bernegosiasi dengan Nabi tentang perjanjian ataupun apa yang mereka mahu cakap. Dan Nabi juga menghantar utusan baginda sendiri, dan Nabi menghantar menantu baginda Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga dalam Islam, seorang sahabat yang sangat-sangat masyhur untuk menjadi orang tengah atau wakil Nabi SAW untuk bernegosiasi dengan kaum musyrikin Mekah. Apa yang menariknya, bila mana Uthman datang ke Mekah, tiba-tiba Uthman ni terputus kabarnya. Tak dengar apa yang jadi kat Uthman. Dia ni selamat ke tak? Dibunuh ke tak? Ditangkap ke tak? Disebabkan banyak sangat spekulasi yang berlaku. Ada orang kata Uthman dibunuh, ada orang kata ditangkap, ada orang kata selamat macam tu. Nabi pun ambil bai'ah di bawah sebatang pokok. Bai'ah yang kalau Uthman ni darahnya tumpah, ataupun kalau lawan musyrikin ni mengapa-apakan atau bertindak di luar batasan ke atas wakil Nabi ataupun orang tengah yang Nabi hantar, mereka akan membalas dendam atau menuntut bela darah Uthman bin Affan. Maka berlakulah Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan dekat perjanjian Hudaibiyah, bai'ah yang tu. Dan mereka semua orang 1,400 orang berbai'ah kepada Nabi untuk menuntut bela darah Uthman bin Affan. Dan tak ada seorang sahabat pun yang tak ikut bai'ah Ridwan kecuali seorang. Nama dia Jad bin Qais. Dikatakan dia ni seorang munafik, sebab tu dia tak ikut perjanjian Hudaibiyah ataupun Bai'atul Ridwan. Selepas orang kafir nampak yang Nabi ni ambil bai'ah daripada 1,400 orang ataupun 1,400 orang sahabat, kaum musyrikin pun tiba-tiba takut. Dia takut tak boleh menang. Dia tengok dia boleh hantar Khalid Al-Walid dengan 200 tentera berkuda sahaja. Sepatutnya kalau jumlah mereka banyak, mereka boleh hantar lebih. Mereka boleh hantar mungkin 1,000 ataupun 10,000, macam tu lah. Kalau banyak, ni boleh hantar 200, dan jumlah 200 tu kalau dibandingkan dengan jumlah umat Islam masa tu 1,400, kemungkinan besar walaupun Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat tak ada kelengkapan yang lengkap, kemungkinan besar mereka tidak dapat mengalahkan 1,400 orang tu, sebab 200 orang lebih kurang 200, lebih kurang darab 7 lah, 7 kali ganda daripada jumlah kaum musyrikin tu. Bila kaum musyrikin dengar yang Nabi SAW berbai'ah dengan ataupun kaum muslimin berbai'ah dengan Nabi untuk menuntut bela darah Uthman, mereka pun hantar Uthman balik dan buat satu perjanjian, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Ni dah dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Mereka hantar wakil mereka yang sangat-sangat cerdik, iaitu Suhail bin Amr. Suhail bin Amr masa tu dia belum masuk Islam, tapi selepas tu dia masuk Islam. Dan inilah beberapa perjanjian, dan perjanjian ni ada banyak klausa atau yang mereka janjikan tu lah. Dan antara 4 yang paling penting, yang pertama, klausa pertama adalah kejantan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslimin dibenarkan untuk mengerjakan umrah tahun depan, bukannya tahun ni tak boleh juga, walaupun dah dekat dengan Mekah. Macam saya cakap tadi, Hudaibiyah tu lebih kurang 20 km sahaja daripada Makkahul Mukarramah. Dan tu yang kedua. Yang ketiga, semua kabilah Arab, sebab kita tahu orang musyrikin di Mekah dan orang muslimin di Madinah. Dia ada banyak lagi tempat, contoh Taif, ada Jeddah, ada Rabiq, ada Juhfah, ada apalah Qarnul Manazil, ada Zatul Irq. Banyak sangat tempat lagi lain selain dekat tanah Hijaz tu, banyak sangat tempat. Dan tempat-tempat ni didiami oleh penduduk Arab lah, penduduk kabilah-kabilah Arab, contoh Ghatafan, Al-Tayy dan lain-lain lah.
Shanu'ah dan lain-lain. Dan dalam klausa ni, apa yang mereka janjikan, bahawa semua kabilah Arab, mana-mana kabilah Arab pun nak bersekutu dengan kaum muslimin tak ada masalah, dan mana-mana kaum Arab yang mahu bersekutu dengan kaum musyrikin tak ada masalah. Malah siapa-siapa yang tak nak bersekutu atau berkecuali pun tak ada masalah. Tu klausa ketiga. Klausa keempat agak berat sebelah kalau kita nampak, ataupun kalau kita tengok dari segi zahir. Klausa keempat ni, siapa orang muslimin ada juga yang masuk ditahan di Mekah, contoh ditangkap di Mekah, ataupun dia ni masuk Islam secara senyap-senyap, tak ada orang tahu, tapi tak berhijrah lagi. Siapa yang datang daripada Mekah ke Madinah harus dipulangkan. Tapi siapa yang datang orang kafir, contoh ada orang munafik dekat Mekah atau kat Madinah yang pulang ke Mekah, datang ke Mekah untuk duduk di situ, tidak perlu dipulangkan. Faham? Siapa yang orang muslimin yang datang dari Mekah ke Madinah perlu dipulangkan, dan orang musyrikin yang datang daripada Madinah ke Mekah tidak perlu dipulangkan. Bila mana perjanjian ni dimeterai? Tapi perjanjian ni sangat-sangat banyaklah, kisah Ali, kisah Ali dengan tulis surat, kisah Uthman sendiri, kisah Suhaib bin Amr. Cerita sangat-sangat banyak, tapi kita ni sebab slot pendek 30 minit dalam satu sesi, saya terpaksa meringkaskan apa poin-poin penting yang tu. Di mana perjanjian ni dimeterai, para sahabat ramainya sangat-sangat marah. Dan orang yang antara yang paling marah ataupun paling orang kata apa, tak senang duduk adalah Umar bin Khattab, khalifah kedua. Dia adalah sahabat kedua paling baik selepas Abu Bakar. Paling baiklah, ataupun paling digeruni ataupun dicintai Allah dan Rasul, insya-Allah. Dan Umar bin Khattab ni bila dengar perjanjian tu dimeterai, dia jumpa Rasulullah, dia cakap apa? Wahai Muhammad, dekat engkau Rasulullah. Dia cakap macam tu, dekat engkau Rasulullah. Lepas tu Nabi cakap, ya, aku ni Rasulullah. Adakah kita di jalan yang hak dan mereka ni di jalan yang batil? Umar tanya. Dia cakap, ya, kita ni di jalan hak dan mereka ni di jalan batil. Lepas tu Umar tanya lagi, adakah siapa yang mati di kalangan kita masuk syurga, dan siapa yang mati di kalangan mereka masuk neraka? Dia cakap, ya. Rasulullah cakap, ya. Siapa yang mati di jalan bersama kita akan masuk syurga, dan siapa yang mati di kalangan orang musyrikin pasti akan masuk neraka. Lepas tu Umar cakap, kenapa kita buat perjanjian ni yang berat sebelah ni? Yang bagi Umar berat sebelah lah, perjanjian yang sangat-sangat berat sebelah. Contoh umrah, kenapa nak tahun depan? Kita dah sampai depan ni, kita bukannya nak buat apa-apa. Yang kita duduk kat sini, kat Hudaibiyah ni, kita nak buat umrah, lepas tu balik. Apa masalah kita nak buat, lepas tu balik? Apa beza setahun ni dengan tahun depan umrah? Lepas tu dia cakap, lepas tu Rasulullah cakap, wahai Umar, sungguhnya aku ni Rasulullah, dan Allah wahyukan kepadaku. Aku ni dengar wahyu. Macam tu lah nak tengok reaksi para sahabat sangat-sangat tu. Dan selepas perjanjian ini dimeterai, kita kena tahu orang Islam, mana-mana orang Islam, dia kalau dia buat amalan sunat, dia boleh memutuskannya. Contoh, ni dalam mazhab Syafi'i. Contoh kita solat sunat ni, kita solat sunat. Solat tarawih contoh. Solat ngantuk lah, tak naklah solat, duduk. Ataupun kita puasa dari pagi, tapi puasa sunat tiba-tiba lapar lah, haus lah, tak nak puasa lah. Tiba-tiba dia boleh duduk, dia boleh makan. Inilah sebab puasa sunat. Tapi untuk umrah dan haji ada satu syarat, ataupun ialah satu yang sangat unik lah tentang umrah dan haji. Umrah dan haji tidak boleh diputuskan dengan sewenang-wenangnya. Tiba-tiba kita tengah buat umrah, tak nak buat umrah lah, balik. Tak boleh. Itu tak boleh dalam Islam, dalam syariat. Dalam mazhab Syafi'i juga tak boleh. Kita kalau nak putuskan, sama ada kita sama ada tak boleh putuskan langsung, maksudnya kena buat umrah, lepas tu kena sa'i semua tu, ataupun dia ada beberapa syarat. Contoh kita sakit, ada macam sakit ataupun dikepung. Dan Nabi ni dikepung ada syarat dia lah. Dia tak boleh nak buka terus baju ihram tu, tak boleh keluar daripada tahallul tu. Dia terpaksa menyembelih kambing ataupun dam. Nabi terpaksa menyembelih kambing dengan botakkan rambut sebelum mengeluarkan diri pada tahallul, ataupun keluarkan diri pada ihram tu lah, ataupun tahallul daripada beberapa perkara yang dilarang dalam umrah. Nabi keluar dari kemah dia cakap, wahai para sahabat, cukurlah rambut kalian dan sembelihlah hadi kalian ataupun haiwan korban kalian. Tak ada sahabat sahut cabaran tu, sahut seruan tu ataupun perintah tu. 3 kali Nabi cakap, tak ada sahabat yang terima ataupun sahut perintah Nabi ni. Bayangkan sahabat Nabi SAW. Kita tahu orang yang sebaik-baik,
Mereka adalah generasi sebaik-baik generasi yang pernah hidup di muka bumi ini sejak daripada Nabi Adam sampai hari kiamat. Yang mereka adalah generasi itu. Nabi sangat-sangat sedih. Lepas tu Nabi masuk dalam kemah, dijumpa dengan isteri dia Ummu Salamah. Lepas tu Ummu Salamah cakap, bila Nabi ceritakan ataupun Nabi Salamah tahu tentang kisah tu, Ummu Salamah cakap apa? Wahai Rasulullah, jangan engkau cakap apa-apa, jangan perintahkan apa-apa kepada sahabat-sahabat. Engkau sendiri keluar, cukur rambut engkau, dan engkau sendiri sembelih haiwan korban kau. Nabi pun keluar ikut cadangan isteri baginda yang sangat-sangat baginda kasihi, iaitu Ummu Salamah. Baginda keluar, lepas tu baginda sendiri cukur rambut, ataupun baginda suruh orang yang pencukur tu cukur rambut Nabi. Nabi sendiri sembelih kambing, sembelih haiwan korban Nabi. Bila para sahabat nampak perbuatan Nabi tu, semua para sahabat ikut apa yang Nabi buat tanpa sebarang pertanyaan lah. Dan tu nak tunjukkan kebijaksanaan Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tu sedikit sebanyak tentang perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni ada sangat-sangat banyak pengajaran. Sampai tak silap saya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah cakap dalam kitabnya yang sangat-sangat bermanfaat, iaitu Zadul Ma'ad. Dia cakap perjanjian Hudaibiyah ni sangat-sangat banyak manfaat dia, sampai kita tak nak kira berapa banyak manfaat dia. Di mana malam yang di mana berlakunya perjanjian Hudaibiyah, lepas perjanjian itu berlaku di Meterai, Allah turunkan kepada Nabi SAW satu ayat yang sangat-sangat agung. Tuhan berfirman dalam surah Al-Fath ayat pertama, Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kami telah memberikan kepada kau, wahai Muhammad, satu kemenangan yang cukup nyata. Satu lagi apa? Satu kemenangan apa? Yang cukup nyata. Itu dalam surah Al-Fath. Dan Nabi bila dengar ayat ni, Nabi cakap dengan para sahabat dalam hadis yang sahih, sungguhnya telah turun kepada aku satu ayat yang malam semalam, yang aku ni suka ayat ni, ataupun ayat ni saya tak ingat apa mafhum kata-kata Nabi, tapi nak cakap ayat ni lebih baik daripada seluruh isi muka bumi ni. Maka Nabi pun bertolak kembali ke Madinah. Ada banyak pengajaran, antaranya kalau kita nak tengok tentang isi perjanjian Nabi yang Nabi meterai dengan para sahabat. Yang pertama tentang genjatan senjata. Genjatan senjata yang Nabi lakukan dengan para sahabat, yang Nabi itulah janjikan dengan para sahabat dengan para orang musyrikin Mekah, nak menunjukkan kaum musyrikin Mekah pada perjanjian Hudaibiyah ni dah mengiktiraf akan kerajaan Islam Madinah. Maksudnya kalau dia tak iktiraf dia sebagai satu badan yang rasmi, satu kerajaan yang rasmi, macam mana nak buat satu perjanjian? Sedangkan mereka ni kerajaan. Maksudnya mereka dah iktiraf kerajaan Islam Madinah. Yang kedua, antara pengajaran yang kita boleh dapat dari perjanjian Hudaibiyah ni sendiri, kita boleh dapat yang Nabi ni, yang kaum musyrikin Mekah tak mampu untuk menghalang kemarahan tentera Islam ataupun kemarahan orang Islam, ataupun tak mampu untuk menghalang umat Islam untuk mengerjakan umrah. Mereka hanya mampu melambatkan sahaja. Sebab kita tengok tadi perjanjian Hudaibiyah, dalam perjanjian Hudaibiyah dia cakap apa? Umrah boleh dilakukan ke tahun depan sahaja. Maksud tahun ni tak boleh, sekarang ni tak boleh, tahun depan baru boleh buat umrah. Dan tu nak tunjukkan kaum musyrikin dah sangat-sangat lemah. Nak tunjukkan mereka ni tak mampu untuk menghalang kaum muslimin untuk melakukan umrah. Sebelum daripada perjanjian Hudaibiyah ni, kaum muslimin tak boleh nak buat umrah sesaja. Mana datang ke Mekah betul tiba-tiba nak minta buat umrah, tak boleh, kaum musyrikin tak bagi. Tapi sekarang ni mereka ni tak mampu menghalang, tapi mereka ni hanya mampu melambatkan umrah yang akan dikerjakan oleh Nabi SAW dan para sahabat baginda SAW. Dan satu benda yang sangat positif daripada perjanjian Hudaibiyah ni, di mana semua kabilah boleh orang kata alliance atau bersekutu dengan mana-mana, sama ada dengan kaum musyrikin Mekah dan kaum muslimin, tak kisah, tak ada orang boleh kacau. Kaum muslimin dapat memfokuskan dakwah atau menyebarkan dakwah kepada kaum ataupun kepada kabilah-kabilah Arab yang bukan duduk di Mekah dengan lebih mudah. Maksudnya contoh ada satu sekutu mereka boleh hantar macam boleh buat penjagaan, boleh hantar pendakwah tanpa sebarang gangguan, dengan damai. Mereka boleh melakukan dakwah dengan damai. Lepas perjanjian Hudaibiyah berlaku, Nabi boleh fokus dengan afrad dakwah ataupun individu selain daripada kaum musyrik Mekah. Nabi boleh fokus dengan kaum orang Yahudi, Nabi boleh fokus dengan
kaum Parsi, kerajaan Rom, kerajaan Parsi untuk Nabi menyebarkan dakwah dengan lebih luas. Itulah tu antara pengajaran yang sangat-sangat besar yang Nabi dapat daripada perjanjian Hudaybiyah. Dan dalam perjanjian Hudaybiyah juga ni kita boleh tengok yang Nabi ni seorang yang sangat-sangat berfikiran jauh. Nabi bukan tengok apa yang Nabi dapat daripada perjanjian Hudaybiyah ataupun kerugian yang umat Islam dapat daripada perjanjian Hudaybiyah. Tapi Nabi tengok apa yang dakwah boleh dapat daripada perjanjian Hudaybiyah. Nabi boleh berbuat gencatan senjata, boleh berdamai dengan orang musyrik Mekah, boleh fokus dengan dakwah orang lain. Nabi boleh menyebarkan dakwah yang sangat-sangat aman. Sebab tu dalam lepas perjanjian Hudaybiyah, jumlah umat Islam yang jumlah orang yang masuk ke Islam dua kali ganda kalau dibandingkan dengan jumlah umat Islam masa perjanjian Hudaybiyah itu sendiri lah, maksudnya dekat Madinah. Dan dalam perjanjian Hudaybiyah juga kita boleh tengok yang kita kena tahu yang manusia ni kadang-kadang akan bertindak di luar kawalan. Sebab kita ni manusia, dan manusia ni pasti akan buat salah. Kadang-kadang manusia ni terbabas ataupun berfikiran tidak waras. Maka kita perlu maafkan mereka selalu. Sebab kita ni sekali lagi manusia. Maka untuk itu tentang pertama lah, tentang perjanjian Hudaybiyah. Untuk poin kedua ataupun peristiwa kedua yang besar yang saya akan ceritakan pada hari ini adalah tentang pengutusan Nabi. Nabi mengutuskan beberapa orang utusan ke kerajaan-kerajaan yang itulah, yang kerajaan Parsi, kerajaan Rom, kerajaan Mesir dan lain-lain lah. Okey. Masa perjanjian Hudaybiyah saya dah ceritakan yang Nabi SAW dah buat perjanjian dengan kaum musyrikin Mekah, dan maka Nabi pun fokus dekat dakwah, fokus berdakwah di luar kawasan tanah Arab, tanah Hijaz ini. Nabi hantar utusan ke Habsyah, ke Najasyi. Nabi hantar Amr bin Umayyah Ad-Damri ke Habsyah untuk berdakwah lah, hantar surat Nabi. Dan Najasyi ni sebelum tu dah masuk Islam dah. Najasyi ni kalau siapa ingat, dia adalah raja di mana masa Ja'far dan bin Abi Talib dan para sahabat pergi berhijrah daripada Mekah ke Habsyah masa mereka disiksa ataupun ditekan oleh kaum musyrikin Mekah. Maka Najasyi menerima surat tu dengan sangat-sangat positif, dan baginda Najasyi, beliau juga mengirim Ja'far dan Abi Talib dan rakan-rakan beliau iaitu Ja'far ke Madinah dengan menghantar 2 kapal besar. Sebab kita kena tahu Ja'far ni duduk dekat Habsyah bukannya sekejap. Daripada zaman Mekah tu sampai ke tahun 6 Hijrah ataupun 7 Hijrah, dekat-dekat 7 Hijrah. Lama dia duduk, lebih daripada 6 tahun beliau dan para sahabat beliau duduk di Habsyah tu. Tu utusan pertama. Utusan kedua, utusan ke Raja Mesir iaitu Muqawqis. Nabi hantar Hatib bin Abi Balta'ah ke Mesir untuk memberikan surat kepada Raja Mesir. Raja Mesir ni, apa yang menariknya, Raja Mesir ni menerima surat tu dengan sangat-sangat positif. Tapi sayangnya beliau tidak masuk Islam, tidak diberi hidayah dari Allah Ta'ala yang Maha Agung. Tapi Raja Mesir ni bila dapat surat tu diterima dengan sangat-sangat positif. Raja Mesir ni hadiahkan kepada Nabi 2 orang hamba perempuan dan seekor keldai kepada Nabi SAW. Nabi juga hantar utusan ke Raja Parsi iaitu Kisra. Nabi hantar Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Tapi malangnya Raja Parsi ni menerima surat Nabi dengan satu jawapan yang sangat-sangat negatif. Bila Raja Parsi ni baca surat Nabi SAW, dia koyakkan surat Nabi. Bila Nabi dengar yang Raja Parsi ni koyakkan surat Nabi, dia cakap, Allah pasti akan mengoyakkan kerajaanmu. Dan Nabi juga hantar satu utusan ke Raja Rom iaitu Kaisar. Nabi hantar Dahyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dahyah ni orang kata sangat-sangat handsome, dikatakan antaranya orang yang handsome. Dan Jibril, malaikat Jibril, kalau dia nak jadi bentuk manusia, kadang-kadang selalunya dalam beberapa ketika dia jadi dalam bentuk Dahyah Al-Kalbi ni, Dahyah bin Khalifah Al-Kalbi. Raja Kaisar ataupun Rom, dia sebenarnya menerima surat ni dengan positif. Tapi cerita dia sangat-sangat panjang kenapa dia tak masuk Islam. Tapi dengan secara ringkasnya, beliau sombong untuk menerima Islam dan tak mahu rakyatnya memberontak. Tapi sebenarnya beliau menerima Islam menerima surat Nabi Muhammad SAW dengan sangat-sangat positif. Antara pengajaran kita berdapat daripada pengutusan Nabi SAW, Nabi mengutuskan para utusan ke kerajaan-kerajaan yang ada ni.
Pengajaran pertama adalah kita kena tahu lepas perjanjian Hudaibiyah ataupun perjanjian Hudaibiyah menjadi turning point, fokus dakwah Nabi. Sebelum perjanjian Hudaibiyah, Nabi ni lebih kepada fokus nak stabilkan kota Madinah dengan ada orang Yahudi, dan fokus dia juga untuk serang ataupun mengambil semula ataupun selalunya mempertahankan diri pada serangan kafir Mekah, orang musyrik Mekah. Tapi selepas mereka berdamai, fokus dakwah Nabi dah berubah. Nabi dah fokus dia nak berdakwah ke luar tanah Hijaz, ke Rom, Parsi, ke Mesir, ke Habsyah dan lain-lain. Itu menjadi itulah sebab tu Tuhan berfirman atau Tuhan menurunkan wahyu kepada Nabi. Tuhan cakap apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kami telah membuka kepada kamu wahai Muhammad, atau menang kepada kamu Muhammad satu kemenangan yang cukup nyata. Ya, tu hal ni boleh kita tengok bila mana kita kaji bilangan orang Islam yang masuk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah. Mereka ni sangat-sangat banyak. Pengajaran kedua yang kita boleh dapat daripada perjanjian Hudaibiyah ni sendiri, agama Islam adalah agama untuk semua. Kita tak ada, agama Islam tak membezakan engkau ni hitam, engkau ni putih, ataupun engkau ni Melayu, engkau ni Cina, engkau ni India. Semua sama dalam Islam, tak ada beza. Sebab Islam ni agama yang Tuhan turunkan untuk semua manusia, dan Rasulullah diutuskan untuk semua manusia. Tuhan berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi atau untuk memberi rahmat kepada alam ini, sekalian alam. Allah utuskan Nabi untuk dijadikan rahmah ataupun menyebarkan rahmah ke seluruh alam, atau menyebarkan Islam ke seluruh alam. Kita kena tahu dari utusan-utusan Nabi ataupun utusan-utusan Nabi yang Nabi hantar ni, kita kena tahu yang berdakwah ni selalunya orang yang berdakwah ni akan mula dengan dia punya mad'u ataupun orang yang didakwahkan ni, orang yang menerima dakwah ni selalunya orang yang lemah, yang tak ada kuasa, yang miskin, selalunya yang tu, yang hamba, selalunya tu yang terima dakwah. Tapi raja ataupun pembesar, menteri jarang mendengar dakwah, dan selalunya mereka sombonglah untuk menerima kebenaran. Dan daripada surat-surat Nabi tu kita boleh tengok juga antara pengajaran kita ambil yang kita ni kalau kita nak berdakwah, kita kena cari satu titik persamaan antara kita dan orang yang didakwahkan. Macam Nabi, bila Nabi hantar surat ke raja ke Najasyi ataupun raja Rom, antara ayat yang Nabi bawa adalah apa? Qul ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai Muhammad, ta'alu ila katakanlah wahai Muhammad, wahai orang ahli kitab, wahai ahli kitab, marilah kalian ke satu kalimah atau satu poin yang kita setuju. Ta'alu ila kalimatin sawa, satu kalimah yang sama, bainana wa bainakum, antara kita dengan awak, antara kami dan kalian. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Dan kataan tu adalah Allah ni adalah Tuhan. Tu kita kena cari satu titik persamaan untuk kita berdakwah dengan orang yang kita mahu dakwah. Dan kita perlu menghormati musuh kita, dan kita kena tahu pembesar bila mereka ni menolak kebenaran, tidak menerima Islam, menghalang rakyat dia daripada menerima kebenaran, mereka ni akan menanggung dosa semua rakyat dia yang tak masuk Islam. Sebabkan dia apa? Dia adalah seorang pemimpin, dia mampu untuk bercakap ya dan dia mampu untuk cakap tak. Dan antara ayat yang menunjukkan bahawa pemimpin akan diazab adalah antaranya Tuhan berfirman, ataupun orang yang berkedudukan akan diazab lebih daripada orang yang tidak berkedudukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nisa'an nabiyyi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Wahai isteri-isteri Nabi, jika kalian melakukan satu kemungkaran atau satu maksiat, kalian akan diazab berkali-kali ganda ataupun 2 kali ganda dibandingkan dengan orang biasa, maksudnya dibandingkan dengan orang biasa. Maka masa pun dah suntuk, maka sekadar ini sahaja daripada saya untuk siri ke-9, iaitu siri kedua terakhir, dan siri akan datang akan menjadi siri terakhir sebab kita punya ni sangat-sangat pendek, ada 10 siri.
dan setiap CD ada 30 minit. Saya tak mampu untuk menghabiskan daripada A sampai Z sirah Nabi. Tapi kita cuba apa yang semampunya untuk melakukan dakwah ni lah, ataupun saya cuba saya upaya untuk menyebarkan atau berkongsi sedikit maklumat yang saya dapat ataupun sedikit ilmu yang saya ada tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga CD pada hari ini kita pun ambil manfaat pengajaran. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.